baru lepas cocok second dose vaksin, dah kena shoot video. Untuk video kali ni, aku nak sembang pasal beberapa WWE Superstar yang baru dilepaskan hari ni, hari Sabtu. Sebab aku tak tahu lagi video ni up hari Sabtu juga ataupun hari Ahad. Dan dalam masa yang sama, kita akan review WWE SmackDown minggu ni. Mana review NXT, mana review Raw. Yang tu semua aku dah buat super short review. Dekat mana? Dekat Twitter aku. Dekat Instagram pun ada, Instagram story. Tapi sebab Instagram story tahan 24 jam je. Kalau korang pergi IG aku sekarang memang relax lah, gone. Tapi kalau korang pergi kat Twitter masih ada lagi. Dan aku sekarang ni rancak kat Twitter guys. So make sure korang follow Twitter aku, Hazwan_Shah_. Kalau show WWE tu tak best ataupun aku tak sempat buat video, aku akan buat super short review tu dekat Twitter dan juga IG story. So guys, macam biasa WWE lepaskan orang lagi. Untuk pengetahuan korang, daripada April tahun 2020, tahun lepas, sampai sekarang WWE dah lepaskan lebih daripada 100 diorang punya pekerja diorang. 100 baik, banyak. Dan nama-nama yang baru WWE lepaskan hari ni, majoritinya superstar NXT. Desmond Troy, aku tak rasa diorang heran sebab dia macam jobber je kat NXT. Bobby Fish, kita boleh lupakan Undisputed Era buat reunion dekat main roster. Bronson Reed, yang ni aku tak faham. Aku ingat lepas kena push hari tu, diorang nak preparekan dia naik ke main roster, tapi tak. Jack Atlas, WWE macam terpaksa sumbat dia dekat Cruiserweight punya division. Kona Reeves, dah lama tak pakai. Ari Sterling, tengah rancak pakai. Even dekat 205 Live hari ni pun dia perform. Lepas perform, kena lepaskan. Sayang, sebab aku rasa Ari Sterling ni boleh jadi one of the best superstar yang akan ada kat WWE pada masa akan datang. Tapi itulah, tak ada rezeki. Tyler Russ, tak faham macam mana Kumpulan Diamond main nak bergerak lepas ni. Adakah dia akan fokus kat Roderick Strong seorang saja, ataupun mungkin Tessa Blanchard akan ganti tempat Tyler Russ. Asher Hill, Giant Zanjeer. Aku ingat WWE memang akan pakai dia lepas ni dekat WWE lah, sebab dia ada satu figure yang bagi aku agak besar, figure yang WWE sendiri suka kan. Dan satu lagi nama yang mengejutkan untuk aku adalah Mercedes Martinez. Walaupun aku tak enjoy tengok Mercedes Martinez, tapi tak boleh deny nama dia agak besar dalam NXT. Oh, ada satu nama lagi. Yang ni aku memang sengaja simpan last kali. Hampir terlupa pula. Leon Ruff. Kenapa aku simpan nama dia last kali? Sebab dalam banyak-banyak nama, aku rasa yang ni yang paling aku rasa macam ruginya lepaskan dia. Sebab bila tak dapat tengok Lio Rush dalam WWE, aku nak tengok Leon Ruff. Leon Ruff ni jadi North American Champion dulu, memang menyeronokkan, menghiburkan. Dan dekat 205 Live hari ni, dia buat comeback. Kalahkan Grayson Waller. Dia menang, tapi tak sampai berapa minit, tak sampai 1 jam, dah dilepaskan. Faham? So dekat sini akan ada dua side lah. Satu side akan kata ini semua business, WWE akan buat apa yang terbaik untuk diorang punya financial record yang cantik, dan ada yang takkan boleh terima dengan alasan tu, dan ada juga yang akan bising dan tak berpuas hati lah. So kalau tanya aku, daripada superstar-superstar ni semua diorang simpan tak dipakai dengan baik, better diorang pergi ke tempat lain yang boleh pakai diorang dengan lebih baik lah. Semua wrestler yang dah dilepaskan ni, kita harap diorang boleh sukses kat tempat lain lah. So all the best to them. Diorang ni semua bila dah masuk WWE, kita tahu diorang ni semua talented. Bukan calang-calang superstar, bukan calang-calang wrestler. So biarkan bakat mereka tu tersinar di tempat lain. Mungkin satu hari nanti diorang akan buat comeback balik dekat WWE. Cara penggunaan, jom. Okay, first, spray dekat cermin dengan guna 2 towel. First towel penghabuk dulu, second towel keringkan balik. So untuk cermin, dia ada function water repellent. So lepas ni air hujan tak melekat, and then watermark baru pun tak muncul. Okay, untuk body pula, function dia, first, dia ada UV protection. And lepas ni, misal kata taik burung jatuh, jangan katakan taik burung dik, taik kucing, taik orang, semua tak melekat. And then, misal kata lepas hujan, ada habur-habur halus ataupun debu-debu, tak perlu nak cuci kereta, dan tepuk saja macam ni, dia akan hilang. Senang kan? Okay guys, kalau korang berminat nak dapatkan Pure Wax, korang boleh contact terus Sis Erin. Sis Erin ni dekat Instagram. Aku letak link Instagram dia dekat ruangan description dekat bawah. SmackDown minggu ni dibuka dengan SmackDown Women Champion punya angle. Kita nampak Sasha Banks. Dia punya attire minggu ni seriously cantik. Buat Sasha Banks ni
nampak berseri-seri. Promo dekat pembukaan SmackDown minggu ni dideliver dengan baik. Dia simple je, tak over pun. Aku suka bila WWE tak lupa yang Bianca Belair memang dah accept Zelina Vega punya challenge last week. Tapi apa yang aku tak sukanya, WWE berjaya tunjukkan kat kita yang management gagal, management SmackDown gagal. Adam Pearce dengan Sonya Deville, semua benda nak contender match. Sebelum ni relax je. Kalau champion tu dah accept yang match tu untuk championship, boleh buat match championship. Tapi kali ni tak. Zelina Vega kena proof lah. Carmella tu tak pernah proof pun, kalah berkali-kali pun dapat berkali-kali kot. So kesian kat sini dekat Zelina Vega. Aku rasa macam walaupun kita tahu dia takkan menang SmackDown Women Champion tu, dan even untuk contender match tu pun dia kalah dengan Bianca Belair. Kalah yang bagi aku bermaruah lah. Sebab bila dah penghujung match tu, memang bila dia kena tibai dekat barricade tu, kena iron tu, aku rasa macam nasty kat benda tu, dan dia kalah bermaruah. So why not, kalau kau buat dia kalah pun, buat je lah untuk SmackDown Women Championship punya match kan. Sebab end up Bianca Belair pun akan menang. Kau dapat menaikkan nama Zelina Vega, nampak macam oh Zelina Vega bukan kalah match biasa, kalah match championship. Tapi tak, diorang buat ni match contender, dan aku tak faham lah. Seriously, aku tak suka dengan SmackDown sekarang ni. Banyak sangat buat contender match. Tak silap aku Raw pun ada. Tapi why? Sikit-sikit tak apalah. Tapi kalau semua nak buat macam ni, Intercontinental Champion pun contender match. Selalu kita tengok contender lawan dengan calon pencabar yang lain. Ini lawan dengan champion tu juga. So aku rasa Zelina Vega dengan Bianca Belair minggu ni memang patut untuk SmackDown Women Champion, sebab Bianca Belair sendiri dah accept challenge tu. Rey Mysterio, Dominic Mysterio dah macam ada tanda-tanda yang diorang ni akan berpisah tak lama lagi. Sekarang ni tiba-tiba Rey Mysterio ni macam palatau kan. Macam kena ikut je cakap dia kan. Dia lagi tua, dia lagi betul dan sebagainya kan. Dan kat sini kita tengok Dominic relax je ikut kan. Tak ada masalah, tak ada rasa nak melawan, tak ada rasa irritate ke apa kan. Tapi bila aku tengok Rey Mysterio ni macam ini bukan Rey Mysterio macam kita pernah tengok sebelum ni kan. Dia punya ego tiba-tiba macam ada pula kat situ. Sebelum ni macam tak ada kan, tak pernah nampak. So interesting. Adakah benda tu akan buat Rey Mysterio lepas ni berwatak jahat? Aku sangat nak tengok benda tu. Walaupun ramai lagi prefer Mysterio watak baik sampai bila-bila. Tapi kalau ada kelainan, aku suka nak tengok kan. Sebab aku pun ada rasa boring sikit tengok Mysterio ni bawa watak baik kan. Tapi tak apa lah dia bawa watak baik ke, dia yang berpaling tadah, dia yang bantai Dominic, aku okey. Even kalau Dominic lama-lama tak tahan dengan perangai Rey Mysterio, dia yang serang Mysterio, dia yang serang bapak dia, pun aku okey. Tapi nak sembang pun tak guna. Silap-silap dia orang ni akan jadi tag team sampai bila-bila pun. So tunggu dan lihat. Intercontinental Champion punya contender match yang ni, itulah aku tak suka betul contender match ni. Baik buat je match biasa. Lepas tu kita tahulah kalau Shinsuke dapat kalahkan Apollo, kat situ kita tahu Shinsuke memang dah betul-betul jadi contender kan. Tak perlu lah nak mention contender match tu banyak kali dekat setiap show kan. Dan nasib baik pun match ni bukan untuk championship punya match. Sebab match aku agak kecewa. Aku tengok match ni sebab aku ingat match ni akan best. Sebab kalau Nakamura dengan Apollo Crews dekat NXT, confirm match ni akan stole the show. Tapi teruk dah match ni. Aku rasa menyesal pula tengok. Patut aku skip je. Aku tahu akan ada repeat. Maybe diorang buat Nakamura dengan Apollo ni dekat SummerSlam. So kalau buat repeat match diorang ni dekat SummerSlam untuk Intercontinental Champion, tolonglah buat match ni best. Especially kalau time tu WWE dah decide untuk bagi Nakamura pula yang menang Intercontinental Champion. Sebab kalau championship bertukar tangan, aku rasa match tu kena shock dan epic dan entertaining lah. Kalau tak, rasa macam tak feel lah Nakamura menang. Nakamura kot, bukan biasa-biasa. Satu lagi match yang bosan, Tamina dan juga Tegan Nox. Match bosan tapi ending dia menarik. Aku tak terfikir kan boleh buat macam tu, dan aku suka lah. Tengok Street Profits dan juga Dirty Dogs, aku sedih tengok Robert Roode dan juga Dolph Ziggler. Sampai bila WWE nak layan dan pakai diorang macam ni? Seth Rollins dan juga Edge buat promo. Seth Rollins tak ada dekat situ via satellite, tapi ada cerita bagi tahu sebenarnya Seth Rollins ada je dekat backstage. Tapi in terms of storyline, diorang prefer untuk kononnya Seth Rollins tak ada kat situ. Aku suka promo Seth Rollins dan juga Edge ni. Bagi aku best. Memang nicely done. Tapi aku rasa dia boleh go lagi deep, lagi dalam kan. Macam bila Seth Rollins dah bengang gila dengan Edge apa semua, Edge kan macam tersenyum tergelak kan. Lepas tu at least Edge tambah lah cakap easy. Dia kata dia memang saja provoke Rollins sampai Rollins nak terima dia punya challenge kan. Macam Edge tunjukkan dekat Rollins yang Edge dah berjaya permainkan Rollins, dah berjaya perdayakan Rollins kan. So benda tu akan buat Rollins lagi rasa macam
membara ataupun terbakar ataupun rasa apa, rasa diprovok habis lah. Dan bila Seth Rollins ni dok mention bini dan juga apa ni, anak Edge kan, walaupun tak sebut nama ke apa ke, Edge boleh go a mile further sebut nama Becky. But then still, even diorang tak go more deep pun, aku rasa promo ni dah memang best lah. Just that kalau aku yang in charge, tapi hakikatnya bukan aku in charge kan. Tapi since aku king of Palatau, kalau aku memang bagi dia lagi deep lah. Okay, kita cerita pasal main event. Tapi kita cerita dulu pasal promo yang Paul Heyman buat dekat backstage bersama Kayla Braxton. Promo yang bagi aku macam biasalah, Paul Heyman kot bila je promo dia tak best. Legit, apa point yang dia cakap pun lagi membuktikan yang kontrak John Cena sign minggu lepas tu tak berapa nak valid kan. Macam kira benda tu sebenarnya tak betul lah. Dari segi undang-undang pun kita tahu benda tu salah. Aku dah cakap dekat video yang lepas, aku suka story yang macam ni diorang buat apa semua kan. Macam benda yang unexpected berlaku, benda yang memang kau tak terfikir bahawa akan terjadi kan. Memang out of nowhere lah. Tapi bila kau dah ada story yang cantik macam tu, tapi kau tak sambung lagi, even adalah angle Finn Balor dengan Roman dekat main event nanti tu, still cerita pasal kontrak tu kita semua tahu yang benda ni salah. WWE buat relax je, nak memperbodohkan kita agaknya, tak nak bawa ataupun sambung cerita pasal kontrak tu. Dia ada sambung cerita pasal Balor tak puas hati dengan Roman, dengan Cena dan sebagainya, tapi pasal kontrak tu, valid tak valid tu, WWE tak nak permainkan cerita tu kat situ. Dan aku rasa benda tu rugi sebab kita dah tahu, macam aku cakap tadi, kita dah tahu benda tu tak betul. WWE boleh main lagi cerita dekat situ. Benda dah sedap dah minggu lepas, tapi aku rasa John Cena patut ada lah minggu ni. Dan sebenarnya dia ada kat backstage, tapi tak tahu kenapa dia tak muncul dekat dekat match SmackDown tu lah. Based on Fightful.com bagi tahu lah, memang John Cena dekat backstage, tapi dia tak pakai John Cena minggu ni. Bila promo Paul Heyman tu habis, kita nampak BE pun menyelit muncul, dan aku sukalah dia punya reaction gelap macam tu kan. Even one day nanti kalau BE jadi champion, aku prefer dia teruskan jadi champion yang fun lah. Sebab dia dalam kumpulan New Day, dulu Kofi Kingston pun dah pernah jadi champion. Tapi bagi aku BE ni karakter dia lagi fun. So lama dah aku tak tengok champion yang fun-fun macam ni. Aku pun tak ingat lah bila last aku boleh recall balik ada champion yang fun, yang gila-gila kelakar macam BE. Finn Balor ada buat promo. Aku ingat WWE terus nak buat Finn Balor lupakan pasal WWE Champion, fokus kat Baron Corbin, and then tak mention apa-apa pasal WWE Champion sampai SummerSlam dah habis kan. Aku ingat macam tu lah plan dia. Tapi nasib baiklah dekat promo Finn Balor tu, dia ingat lagi John Cena. Dia bagi tahu dia target John Cena lepas ni. Dan dulu kita selalu dengar superstar kata dia orang this close to be a champion. Kali ni benda kelakar bagi aku. Finn Balor kata this close to sign a contract. Adakah ini trend baru dalam WWE kan? Kontrak lah, contender punya match lah. Match Finn Balor dengan Baron Corbin nice kat sini bila Roman Reigns kata dia interested dengan match ni. Sebab bila dia cakap macam tu je, bagi aku dia dah berjaya menaikkan prestige Finn Balor dan juga Baron Corbin. Walaupun Baron Corbin ni tak dipakai dengan baik kan, macam dah di-elevate dah dua orang superstar ni. Ataupun erti kata lain, Roman acknowledge Finn Balor, dan dalam masa yang sama Roman acknowledge Baron Corbin baik. Even desperate Baron Corbin ni, aku tak berapa nak prefer. Tak boleh deny Baron Corbin bawa watak ni dengan sangat baik. Cumanya bila dia dah kalah macam tu je dekat match ni, macam lah tu je function Baron Corbin minggu lepas dan minggu ni kan. Hanya takat nak buat plot twist untuk Finn Balor dan John Cena dan juga Roman Reigns. Ingat adalah plan lebih besar untuk Corbin. Minggu lepas punya video aku dah kata aku tak suka tengok Finn Balor yang banyak senyum. Aku rasa dia tengok video tu minggu ni, dia bagi tahu Finn Balor lepas ni dah tak ada senyum-senyum dah. Sekarang aku nak cakap lain pula. Senyum tu sedekah brother. And then bila match Balor dan Corbin ni dah habis, Roman ada datang dekat ring, bagi tahu dekat Balor jangan sebut nama dia lagi, campak mic dekat Balor. Balor tolak Roman macam malu dan bengang kan. Lepas tu Usos datang serang Balor. Time tu aku dah fikir memang Rey Mysterio dengan Dominic Mysterio memang takut dengan Roman kan. Patutnya bagi je lah Rey dengan Dominic keluar, sebab diorang ada feud dengan The Usos, dan tunjukkan yang diorang ni pun masih tak puas hati lagi. Dulu Roman bantai si Dominic, tapi sekarang ni macam okay, diorang sedar dan diorang tahu diorang perlu takut dengan Roman kan. So
Itu tak apalah, itu bukan hal besar pun. Tapi kat sini aku suka cara WWE build karakter Finn Balor tu. Diorang dah build karakter Finn Balor tu dengan sangat baik. Aku suka macam mana diorang guna Finn Balor ni bila match dah habis lawan Corbin. Even lawan Corbin pun Balor menang pun bagus. Dia step up dengan Roman. Dia hampir tibai semua Usos. Bila Roman datang dia dah tibai Roman. Tapi sebab numbers game, semua benda tu aku rasa cun lah. Dia dah buat Finn Balor ni nampak baik ah. Tapi satu je slack. Bila Finn Balor kena hold, macam kena cekik tu dengan Roman, kenapa buat Finn Balor tap? Kan, kau boleh je buat dia pass out. Sebab kalau tengok dia tap, memang kita tahulah Finn Balor ni bukan setanding Roman Reigns. Dan bila maybe lepas SummerSlam dia orang nak buat Roman dengan Finn Balor, benda tu dah excited nak tengok Balor tu macam dah kurang sikit ah. Dia tak patut tap lah. Itu je slack. Tapi lain daripada tu, semua okey untuk Finn Balor. Apa yang aku boleh kata pasal show SmackDown minggu ni, minggu lepas dan minggu sebelum tu, SmackDown is a show of Sailang. Edge Sailang Rollins, Rollins Sailang balik. Finn Balor Sailang John Cena, John Cena Sailang balik, dibantu oleh Baron Corbin yang cuba nak Sailang Finn Balor. Nak Sailang ni semua, diorang ni tak tahu aku budak Pailang. Masih lagi satu show yang menyeronokkan untuk SmackDown minggu ni. Cumanya aku rasa yang minggu lepas lagi best. At least dia lagi best daripada Raw. Dan aku harap lah, tolonglah, dah 2 minggu berturut aku nak cakap benda ni, Raw tolonglah best selevel dengan SmackDown. Bagilah saing sikit, barulah namanya brand split. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa follow aku dekat Twitter @hazwanshah_. Jangan lupa juga tekan butang subscribe. Kalau tak tekan lagi, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan jangan lupa layan dua video ni. Bye.